Tentunya kes yang terbesar yang mendapat liputan media yang terluas di seluruh dunia ialah kes kleptokrasi mega 1MDB yang dikatakan melibatkan Yang Berhormat Pekan sendiri. Kesemua kes-kes ini disiasat oleh penguatkuasa seperti SPRM, PDRM, LHDN dan lain-lain lagi. Dan bukan mereka saja, malah agensi-agensi penyiasat beberapa negara asing turut terlibat dalam membongkar penyelewengan yang telah berlaku. Kesemua kes-kes ini melibatkan kehilangan wang bernilai puluhan atau ratusan juta, malah yang berbilion ringgit pun ada. Pada 12 Julai 2020, negara digemparkan dengan berita antarabangsa mengaitkan syarikat 1MDB dengan sebuah lagi kapal super yacht bernama Topaz yang kini ditukar nama kepada A+. Kalau kapal super yacht Equanimity yang dirampas dan dijual oleh kerajaan Malaysia dikatakan bernilai 126 juta dolar Amerika dan panjangnya ialah 91.5 meter, kapal Topaz pula bernilai 688 juta dolar Amerika dengan panjang 147 meter. Jabatan Keadilan Amerika Syarikat mendakwa syarikat 1MDB ini terlibat di dalam pembayaran semula pinjaman berjumlah 400 juta euro yang disalurkan melalui syarikat IPIC kepunyaan Emiria Arab Bersatu. Terbaru pada hari Khamis yang lepas, iaitu pada 16 Julai 2020, Tuan Ibu Ketua, pihak SPRM telah mengeluarkan satu kenyataan media mengumumkan bahawa pihak mereka telah memperolehi Perintah Interim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk memohon pembekuan dana bernilai 340 juta dolar Amerika bersamaan dengan 1.452 bilion ringgit yang berada di dalam akaun escrow guaman Clyde & Company LLP di London. Dalam kenyataan tersebut, SPRM menyatakan antara lain bahawa berdasarkan hasil siasatan, SPRM percaya bahawa wang tersebut mempunyai kaitan dengan konspirasi penipuan antaranya melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Petro Saudi Tariq Obaid, Ahli Perniagaan Loh Teck Jo atau Jolo, serta individu berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB dan anak syarikatnya. Apakah pengajaran yang boleh negara perolehi daripada semua ini? Ini semua dilakukan sewaktu pemimpin-pemimpin politik ini memegang jawatan tinggi dalam kerajaan maupun JLC. Jelas sekali mereka pecah amanah dengan mencuri dana yang sepatutnya digunakan untuk rakyat. Mereka juga memegang jawatan tinggi dalam parti pemerintah. Boleh? Silakan. Salah. Datuk Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih Jerun. Saya berasa sedihlah dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat. Balik-balik cerita Datuk Najib, 1MDB, Datuk Najib 1MDB. Dah jadi, orang kata tak ada modal lain dah. Rakyat pun tak boleh terima. Benda ni nak cerita pasal Yang Berhormat pun banyak. Ahli keluarga Yang Berhormat pun macam-macam cerita. Banyak kalau kita nak cerita. Ya tak? Buat duit berbilion-bilion, apa perniagaan pun. Niaga apa Yang Berhormat? Ahli syarikat. You on the board, beratus-ratus syarikat. Bila masa ni boleh menguruskan syarikat beratus-ratus tu? Yang Berhormat, jadi tak usahlah buat tuduhan seolah menghakimkan, biarlah mahkamah. Saya ucap terima kasih. Tunggulah masa. Yang Berhormat buatlah aduan ke mahkamah. Pasal salah. Ini balik-balik macam bapak dia juga. Tak habis-habis. Terima kasih. Saya mencabar Pasir Salak untuk membuat aduan kepada pihak mahkamah ataupun iyalah yang polis. Ini yang Berhormat buat tuduhan kepada Datuk Najib Pekan tak habis-habis ni. Kenapa tak hearing dia? Ini media asing lah, media itulah, inilah cerita. Kalau setakat innuendo saja. Innuendo apa? Kita ada gambar pun semua. Peraturan mesyuarat. Ahli keluarga you kita tak ada. Tolong duduk YB Pasir Salak. Terima kasih. Ada gambar juga kalau kita nak sebarkan. Ada Speaker Peraturan Mesyuarat. Tolong duduk.
Saudara you sebagai ahli syarikat pun beratus-ratus. Ada. YB Parti Salak, tolong duduk. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat Tolong duduk. 36.5 Pasal Salak menyebutkan nama individu di situ. Saya harap tidak diulangi. Silakan YB Jalul. Saya ulangi tadi, jelas sekali mereka pecah amanah dengan mencuri dana yang Mana sepatutnya tahu pecah amanah? How do you know? Untuk It's only a report, a story in the media. bukan. It's hearsay. Ini soal YB, tolong. Terima kasih. Dia menghakimi, yang berhormat menghakimi, menjadi judge. Tak boleh begini berterusannya, tak boleh. YB sila duduk. Politik tak matang ni. saya tak Habis, berlaluan Tuan Yang Ketua. Siap. Mereka semua ni memegang jawatan tinggi dalam parti pemerintah. Ketika semua penyelewengan 1MDB berlaku, Pekan merupakan Presiden UMNO. Apa yang So, UMNO Presiden UMNO so what? buat? Pejam sebelah mata Pejam dan apa? kedua belah mata. Yang Berhormat. Presiden UMNO ke Perdana Tuan Yang Menteri Ketua, ke? Yang Berhormat. So what? Jangan Tuan kacau Yang Ketua, Jerlon. Yang Berhormat Jalul tidak memberi laluan. Kami yang soal kes ini secara dalaman dipecat dari jawatan kerajaan yang kami sandang dan dipecat dari parti. Malah Yang Amat Berhormat Pagus sendiri juga dipecat atas alasan melanggar disiplin parti. Lebih-lebih sangat menyoal kes duit berbilion yang masuk akaun peribadi Perdana Menteri iaitu Pekan. UMNO seolah-olah tidak termampu untuk menghalang pemimpinnya daripada melakukan jenayah mencuri wang rakyat. Yang berhormat ada Kenapa di ini sini pun perlu kena tak UMNO. Kalau tak ada UMNO, you are nothing. Ya, You are nobody without UMNO. Then, Yang Berhormat. then you should not fear me if I'm nothing, Yang Berhormat. You know, without UMNO, you are nobody. Yang Berhormat. Kenapa ini boleh berlaku pada sebuah parti yang kononnya memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air? Saya ingin mencadangkan agar mana-mana parti politik yang melanggar perlembagaannya sendiri dalam menghindari pemimpin tertinggi parti dari melakukan jenayah perlu diharamkan oleh ROS. Kalau tanggungjawab semak dan imbang tidak lagi wujud di dalam parti politik, lebih-lebih lagi lah parti pemerintah, sehingga boleh menyebabkan huru-hara kepada negara, maka parti itu wajar dibubarkan, Tuan Yang Ketua, kerana keseluruhan kepimpinan dan ahlinya gagal melaksanakan tanggungjawab. Kini perkara yang sama seolah-olah berulang kembali. Sekali lagi ahli-ahli parlimen dilantik menerajui JLC. Tujuan bedak ghanimah ini pula untuk mendapat sokongan ahli parlimen bagi mempertahankan kerajaan pintu belakang Perikatan Nasional ini. Saya ucap tahniah kepada 109 ahli parlimen di sebelah sini yang terus berprinsip mempertahankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Entahlah, kalau majoriti tipis 111 yang ada pada belah sana dapat dipertahankan menjelang Kalah juga. 28 Julai ini. 190. Tak ada pintu belakang, rumah sudah rubuh. Adakah tidak mungkin kes pecah amanah seperti yang berlaku dulu akan berulang lagi dengan lantikan terbaru ini? Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong sudah berpesan kepada kita untuk pastikan agar agenda pembangunan negara tidak terhakis Jangan bakar rumah sendiri. akibat rasuah. Ya. Kini kita